Kemarahan tentera Jepun ke Tanah Melayu melalui pantai barat. Tanggal 8 Disember sehingga 18 Disember 1941, Jepun mendarat di pantai Padang Pak Ahmad pada tengah malam 8 Disember 1941 dan mencetuskan pertempuran hebat di antara tentera India British dan tentera Jepun dalam hanya sejam sebelum berlakunya serangan di Pearl Harbor. Pertempuran itu merupakan detik rasmi permulaan Perang Pasifik serta merupakan permulaan sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu. Pihak Jepun mengalami jumlah korban yang banyak, tetapi gelombang demi gelombang penyerang menyerbu ke pantai sehingga pihak British terpaksa berundur. Dari situ mereka bergerak dan menawan lapangan terbang Kota Baru. Pada masa yang sama, pihak Jepun menyerang Singapura, Hong Kong dan pelabuhan Pearl Harbor melalui udara. Pihak Jepun berjaya menawan lapangan terbang Sungai Petani, Butterworth dan Alor pada 9 Disember 1941. Pada 10 Disember 1941, kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse bergerak di pesisiran timur Tanah Melayu dan menuju ke arah tempat pendaratan Jepun yang dilaporkan di Kuantan. Tanpa perlindungan udara, pesawat Jepun menyerang dengan gelombang demi gelombang dan berjaya menenggelamkan kedua-dua buah kapal tersebut. Kehadiran tentera laut British dihapuskan dalam masa yang sangat singkat. Jepun melalui kawasan Kota Baru. Tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua bahagian. Satu bergerak ke pantai timur menuju ke Kuantan dan satu lagi ke selatan menuju Sungai Perak. Pada 11 Disember 1941, pihak Jepun mula mengebom Pulau Pinang. Manakala Jitra jatuh ke dalam tangan Jepun pada 12 Disember 1941 dan kemudiannya Alor pada hari yang sama, tentera British terpaksa berundur ke selatan. Pada tanggal 16 Disember 1941, pihak British meninggalkan Pulau Pinang kepada pihak Jepun yang mendudukinya pada hari yang sama. Borneo Utara. Pada 1 hari bulan Januari 1942, tentera Jepun mendarat di Pulau Labuan. Matlamatnya untuk menakluk Borneo Utara supaya dicapai dengan pantas. Pada 16 hari bulan Mei 1942, negeri ini jatuh ke tangan Jepun. Di bawah pentadbiran Jepun, ia dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pesisiran pantai barat termasuk pendalaman dan bandar kudat dinamakan Shikashu dan bahagian pesisiran pantai timur dinamakan Tokaishu. Pendudukan ini ditentang oleh kumpulan-kumpulan gerila. Antara penentangan yang dilakukan adalah gerila Kinabalu yang diterajui Albert Kwok di pesisiran pantai barat dan satu lagi dipimpin oleh Datuk Mustafa pada bahagian utara. Gerila Kinabalu terhapus di dalam kejadian pembunuhan beramai-ramai Kwok dan ahli-ahli sekutunya di Petagas pada tarikh 21 hari bulan Januari 1944. Pembebasan daripada cengkaman Jepun bermula pada 9 hari bulan Jun 1945 apabila Divisi Kuasa Imperial Australia ke-9 menyerang kedudukan Jepun di Labuan. Perang yang berlaku di Borneo Utara tamat dengan penyerahan kalah rasmi oleh Lieutenant General Masao Baba di Pulau Labuan pada 10 hari bulan September 1945. Colonel Elimus dipapar pada 15 hari bulan September 1945 dan Major Akashi di Beaufort pada 17 hari bulan September 1945. Ini merupakan hasil pengeboman bersama pasukan perikatan iaitu Australia, British, Amerika Syarikat dan New Zealand yang dalam prosesnya juga memusnahkan bandar-bandar Sandakan, Jesselton dan Labuan. Tanggal 1 Februari sehingga 15 Februari 1942, pihak Jepun menguasai angkasa dan menggebom Singapura. Pemindahan orang awam berjalan antaranya melalui kapal Felix Russell. Kapal itu berlayar pada 6 Februari dan berlabur di Bombay, India pada 22 Februari. Kapal lain seperti Empress Asia tidak begitu bernasib baik dan ditenggelamkan semasa di dalam perjalanan. Division ke-18 British dan Division ke-11 India telah berundur ke Singapura secara berperingkat, bertempur kemudian berundur. Di dalam proses tersebut, jumlah mereka semakin berkurangan. Mereka digabung dengan unit lain dan ditempatkan di kawasan utara Singapura sepanjang pesisiran timur laut. Penempatan meriam Jepun tersorot di dalam hutan berhadapan dengan Selat Johor. Meriam-meriam Jepun itu dapat dipindahkan dengan pantas melalui jalan yang baru dibina di dalam hutan. Dan dengan peta kedudukan musuh yang mereka miliki, mampu bergerak dengan pantas ke kedudukan yang sangat berkesan. Pada 7 Februari 1942, pihak Jepun memulakan serangan mereka ke atas Singapura dengan mendarat di pulau kecil iaitu Pulau Ubin bagi menumpukan tembakan kencang pada Changi.
Di sebelah barat laut, tentera Australia pula dibom. Pada 8 Februari, tentera Jepun menjajah melalui barat laut dan pertempuran jarak dekat secara berhadapan berlaku. Pada sebelah pagi 10 Februari, tentera Jepun berjaya menjejakkan kaki di Pulau Singapura. Di barat laut Singapura, Regimen Melayu yang diketuai oleh Lieutenant Adnan bin Saidi dengan kelengkapan yang serba kekurangan berjuang menentang bilangan musuh yang jauh lebih banyak daripada Division ke-18. Mereka menentang sehingga ketitisan darah terakhir dan hampir keseluruhan anggota mereka terkorban. Tentera Jepun kemudiannya mara ke sasaran berikutnya, iaitu lapangan terbang tengah. Ketika pertempuran merebut kawasan lapangan terbang tengah tersebut berlaku, serangan baru Jepun bermula dari arah Muara Kranji sehingga Tambak Johor. Dari lapangan terbang Tenrah, pasukan tentera Jepun bergerak ke selatan dan pada 10 Februari 1942 Bukit Timah diserang dan akhirnya ditawan pada 11 Februari. Pihak berikat terpaksa berundur ke bandar Singapura di mana mereka dibom tanpa kasihan oleh tentera Jepun. Pada 15 Februari, tentera Jepun menuju ke bandar. Tentera pihak berikat terus bertempur dengan gigih, tetapi mendapati diri mereka berada di dalam keadaan semakin terdesak. Akhirnya, arahan diberikan untuk pihak berikat menyerah tanpa syarat. Pada 6 hingga 10 petang, 15 Februari 1942, Jeneral Arthur Ernest Percival menandatangani dokumen penyerahan secara rasminya kepada Jepun.